dalam hadis ada disebut tempat yang paling Allah tak suka pasar, yang paling Allah suka masjid. Dan baginda berdoa, wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung denganmu daripada keburukannya, yakni keburukan pasar itu, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa-apa yang ada di dalamnya. Yakni ada apa-apa keburukan yang ada di dalam pasar, macam-macam ada dalam pasar ni. Kalau pasar contoh di Terengganu ni sebab ramai orang Melayu, taklah nampak mana sangat. Orang jual lebih kurang je, hampir sama. Kalau di belah Kuala Lumpur tu, pak saya duduk dulu, kecil-kecil pasar Cina majoriti. Macam-macam ni nampak. Orang sebelah katak ada. Boleh tengok macam-macam. Masya-Allah. Ini semua benda-benda yang tidak baik yang ada dalam pasar. Jadi kita kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan yang ada di dalam pasar itu. Kemudian baginda berdoa, Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika an usiba yaminan fajirah. Sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ditimpa sumpah yang palsu. Orang duduk dalam pasar ni macam-macam orang ada. Kadang-kadang semata-mata nak jual barang dia, dia bersumpah. Lebih-lebih lagi orang-orang Arab, memang dia punya sumpah tu memang duk mulut dah. Biasa dia tu keluar daripada mulut, supaya nak meyakinkan orang supaya beli barang dia ni, terpaksa buat sumpah palsu. Nabi kata, Nabi minta lindung daripada terkena sumpah palsu ni. Au safqatan khasirah, ataupun akad jual beli yang merugikan, kita lah sebagai pembeli ni. Orang meniaga ni dia macam-macam helah ada. Tak kira jual apa pun, mesti ada dia punya taktik dia untuk tarik kita membeli barang dia. Ada peniaga yang jujur, masya-Allah, alhamdulillah, bagus. Tapi banyaknya yang tak apa nak jujur. Lebih-lebih lagi yang tidak beragama. Orang bukan Islam, dia bukan kira benda dosa pahala. Dia tahu dia boleh pitih, dia boleh duit, tu je dia tahu. Masya-Allah. Jadi ini semua Nabi SAW minta perlindungan. Minta perlindungan. Maka sepatutnya lah kita ni bila masuk tempat-tempat yang macam ni, kita pun baca doa juga. Baca doa, barulah Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Pelihara. Kadang-kadang kita nak beli sikit je, jadi terbeli banyak pula. Dia tulis kedai RM2. Punya RM2 je, habis ratus. Beli yang tidak perlu pun. Itu semua keburukan-keburukan yang ada di dalam pasar. Tempat yang tidak baik. Kalau tempat tu tempat yang baik, Nabi tak minta perlindungan. Minta perlindungan. InsyaAllah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minar rijsin nijsi al-khabithil mukhbithi asy-syaithanir rajim. Wa idza kharaja qala alhamdulillahi alladhi adhaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhhaba anni adhahu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tandas. Ini tempat yang memang kita
Banyak kali pergi. Setiap hari. Ni bila Nabi nak masuk ke tandas. Bahasa Arab dia panggil khala'. Khala' ni asal makna dia tempat kita bersendirian. Tempat bersendirian, duduk tandas seorang tu dipanggil khala' tu. Kalau zaman dulu sama ada di tanah Melayu kita ke, tempat mana-mana pun nak buang air pergi jauh. Dia pergi tempat jauh. Zaman Nabi nak buang air, dia akan pergi tempat orang tak nampak. Jauh lah pergi untuk buang air. Seorang diri je. Itu dia panggil khala'. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu, minar rijsin nijsi, daripada kekotoran najis, al-khabithi al-mukhbithi. Diulang benda yang sama ni beberapa kali, iaitu al-khabithil mukhbithi, zat ataupun makhluk yang kotor, al-mukhbithi, yang mengotorkan benda lain. Apa dia? Asyaitanir rajim, iaitu syaitan yang direjam. Masuk tandas ni memang tempat dia dah. Tempat makhluk Allah, tempat syaitan ni. Jadi Nabi SAW bila nak masuk tandas minta lindung daripada syaitan. Dan apabila baginda SAW keluar daripada tandas, baginda SAW membaca Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi adzaqani ladzatahu, yang telah memberi kepadaku merasai kelazatannya. Kelazatan apa? Kelazatan makanan yang kita makan. Kita makan sedap. Wa abqa fiyya quwwatahu, dan mengekalkan kekuatan daripada makanan itu dalam diriku. Wa adhhaba anni adhahu, dan menghilangkan adhahu, yakni gangguan disebabkan makanan yang dimakan itu daripada diriku. Sebab kita makan tapi tak boleh nak buang, sakit, jadi penyakit. Kalau ikut kata doktor ni, dia makanan ni kalau terlebih jadi sakit lalu. Tak kira lah ia manis ke, masin ke, masam ke, dia kena balance, seimbang. Kalau terlebih salah satu, dia jadi lah. Penyakit ni, macam-macam penyakit ada. Tapi yang utamanya, apabila satu orang tu makan, maka makanan yang dimakan itu akan dihadamkan oleh perutnya. Dengan sistem yang Allah Ta'ala cipta dalam perut manusia ni, perut ni dia akan proses makanan yang kita makan. Daripada situlah diasingkan mana yang nak jadi sumber tenaga, mana yang jadi lebihan dibuang. Tapi kadang-kadang yang lebihan ni tak dapat dibuang, menyebabkan satu orang tu jadi sakit. Sebab tu Nabi berdoa bila dah lepas buang lebihan-lebihan yang tak diperlukan oleh tubuh kita ni, Nabi puji Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah hilangkan sakit disebabkan makanan-makanan yang dimakan itu. InsyaAllah. Ni doa ni sahaja ni kalau kita amal setiap hari, boleh pahala gitu je. Sebelum masuk tandas, selepas keluar tandas. Dibaca sebelum masuk, kan dalam masuk, kemudian selepas keluar. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan.
baca doa ni. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain ada lagi doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dan juga keluar daripada tandas. Doa yang masyhur yang kita biasa jumpa, yang biasa dibaca ataupun yang biasa ditulis, ditampal, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pendek sikit tapi isi dia sama je. Allahumma inni, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung denganmu, minal khubuthi, daripada syaitan-syaitan jantan, wal khaba'ith, dan syaitan-syaitan betina. Minta lindung daripada syaitan juga. Sebab apa? Dalam tandas ni tempat syaitan, dan dia boleh ganggu kita. Macam mana dia ganggu kita? Antara gangguan yang boleh dibuat ialah dia masukkan was-was di dalam hati kita. Penyakit yang paling berat sekali. Nampak macam tak ada apanya, masuk was-was dalam hati kita sehingga kita masuk tandas tu jadi susah. Jadi susah. Sebab apa? Kita ni terganggu. Bersih tak lagi, bersih tak lagi, bersih tak lagi. Alah, kali mandi terus dalam tu. Itu berlaku. Itu sebab apa tu? Gangguan tu. Gangguan daripada syaitan. Selepas keluar daripada tandas, puji Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Ghufranak, aku memohon keampunanmu wahai Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, alladzi adhhaba 'anni, yang telah menghilangkan daripadaku, al-adha, segala kotoran, segala kesakitan, segala gangguan, wa afani, dan telah memberi afiah, memberi kesihatan kepadaku. Ini doa yang masyhur. Kena niat untuk amal lah ni. Kalau ikut doktor, dia kata masuk tandas ni jangan lebih 5 minit. Kalau lebih 5 minit tu maknanya tak sihat tu, ada masalah penghadaman. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-jabbanah yaqulu assalamu alaikum ayyatuhal arwahul faniyah wal abdanul baliyah wal 'idhamun nakhiratu allati kharajat minad dunya wa hiya billahi mu'minah. Allahumma adkhil alaihim rauham minka wa salaman minna. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tanah perkuburan. Bila masuk ke tanah perkuburan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Assalamu alaikum. Yang pertama sekali Nabi bagi salam. Assalamu alaikum. Salam ni untuk orang yang dah mati, duduk dalam kubur, ataupun orang yang hidup, di sama aja. Assalamualaikum. Ayyatuhal arwahul faniyah, wahai ruh-ruh yang jasadnya telah mati. Wal abdanul baliyah, dan tubuh badan yang telah hancur. Wal 'idhamun nakhirah, dan tulang-tulang yang telah hancur juga. Allati kharajat minad dunya, yang telah keluar daripada dunia. Wa hiya billahi mu'minah, sedangkan ia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, wahai Allah, adkhil alaihim rauham minka, masukkanlah kepada mereka kerehatan, keluasan daripadamu, wa salaman minna, dan
doa yang diterima daripada kami. Ini antara doa yang Nabi baca apabila baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke tanah perkuburan. Doa yang biasa kita baca, atau kalau kat tempat tanah perkuburan biasa ditulis, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Hak paling pendek dalam riwayat, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam ke atas kamu wahai penghuni rumah orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyusuli kamu. Tempat memang kita semua akan pergi satu masa nanti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bil maqabir qala assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat was salihina was salihat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila melalui tanah perkuburan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca. Hak ni lalu je, Nabi lalu melalui perkuburan, baginda baca assalamu alaikum. Salam ke atas kamu semua ahlad diyari, wahai penghuni-penghuni rumah daripada kalangan lelaki-lelaki dan juga wanita-wanita yang beriman, wal muslimina wal muslimat, orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang beragama Islam, was salihina was salihat, lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang salih, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, sesungguhnya kami jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyusuli kamu. Ini baca bila melalui perkuburan. Ada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melalui perkuburan Madinah, baginda membaca assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Salam ke atas kamu semua wahai penghuni kubur, dan semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Kamu adalah salafuna, orang-orang yang mendahului kami, wa nahnu bil athar, dan kami akan mengikut jejak, kami akan menyusul. Semua doa-doa ni adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Nabi kata perbanyakkanlah ingat mati. Bila kita banyak ingat mati, maka kita akan kurang keinginan untuk dunia ni. Nabi sebut hazimil ladzati, banyakkanlah ingat hazimil ladzat. Kematian dipanggil hazimil ladzat, maksudnya sesuatu yang menghilangkan keseronokan. Keseronokan. Ingat mati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil maiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada mengkebumikan jenazah, maka baginda akan berdiri di atasnya, di atas perkuburan, dan baginda bersabda istaghfiru li akhikum, mintalah keampunan, beristighfarlah kepada saudara kamu. Suruh sahabat-sahabat yang hadir supaya
meminta keampunan kepada kepada penghuni yang baru, penghuni kubur yang baru dikebumikan ni. Dan Nabi suruh juga wasalu lahu at-tathbita, yakni mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala untuknya, yakni untuk si mati ini, jenazah yang baru dikebumikan ini, at-tasbita, supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan lidahnya dan hatinya. Kuatkan lidah dan hati untuk apa? Untuk jawab soalan daripada dua malaikat yang akan datang. Dalam riwayat sebut malaikat Munkar dan Nakir ni, dia akan datang, orang bunyi tapak kaki orang yang balik daripada perkuburan tu tak hilang lagi, mari dah malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Dan disebutkan bahawa malaikat Munkar dan Nakir ni dua malaikat yang special dari segi ciptaannya. Rupa dia tidak sama macam manusia, dia bukan macam malaikat, bukan macam burung, bukan macam binatang, tak. Dia lain. Allah Ta'ala ciptakan dia dengan satu ciptaan yang khusus. Dan keadaan ciptaan malaikat Munkar dan Nakir ni disebutkan bahawa mereka ini, kedua malaikat ini diciptakan bila orang tengok jadi takut. Bukan orang jadi apa panggil, jadi jinak, jadi suka. Allah Ta'ala cipta dia punya keadaan dia tu, bila orang yang mati ni nampak dia rasa takut. Rasa takut lain daripada yang lain. Sebab tu Nabi SAW suruh orang yang hidup ni, kita ni yang pergi ke perkuburan ni, selepas saja kita kebumikan jenazah, dan berdoa minta supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan keteguhan kepada si mati ini untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir. Dan antara yang disunatkan dalam mazhab kita, kita akan buat talqin. Buat talqin, yakni kita memberitahu kepada si mati itu supaya dia ni ada keteguhan. Walaupun berkenaan dengan talqin ni ada khilaf di kalangan ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i sebahagian besar ulama mereka mengatakan sunat ada dibuat talqin di perkuburan. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa innahul ana yus'alu. Nabi suruh minta doa keteguhan untuk si mati. Kenapa? Kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Soalan Munkar dan Nakir ni bukan boleh jawab macam kita kat dunia ni. Soalan dia bocor dah. Tahu belaka apa soalan-soalan dia tu, tapi nak jawab jinu tu bukan mulut semata-mata. Tapi apa yang kita buat di atas dunia ni, itulah yang akan mempengaruhi kita. Bahkan orang-orang yang tidak beriman tak boleh jawab terus. Kata tak tahu, tak boleh jawab. Allahu Akbar. Jadi kita orang yang hidup atas dunia ni, Nabi SAW minta supaya kita ni istighfar untuk orang yang baru dikebumikan ini, dan doa supaya dia diberi keteguhan untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syayya'a janazatan ala karbuhu wa aqalla al-kalama wa akthara haditha nafsihi. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mengiringi jenazah, maka naik karbuhu,
duka cita, kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedih apa? Sedih pasal mati inilah. Kita ni bila kita menziarahi orang yang meninggal dunia, tujuan kita ziarah tu supaya kita ni ingat mati juga. Ingat kepada kematian. Bila pula giliran kita. Kemudian fikir pula keadaan kita. Itu yang sepatutnya lah. Bukannya kita pergi ke tempat jenazah, kita cerita benda lain. Itu tak sepatutnya. Hak Nabi ajar pada kita, bila kita ni pergi menziarahi jenazah, sepatutnya ni kita ni bersedih. Fikir keadaan diri kita ni, nanti saya ni mati macam mana. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam aqallal kalama, sedikit bercakap. Wa aktsara haditsa nafsihi, dan baginda banyak yakni berbisik di dalam hati baginda sendiri. Yakni Nabi berfikir. Apa yang fikirnya? Fikir tentang kesusahan yang akan dihadapi apabila mati dan juga selepas mati. Sebab kita ni tak tahu keadaan kita macam mana. Tak? Hidup atas dunia ni mungkin nampak pergi masjid, tapi pengakhiran kita tak tahu macam mana. Tak? Maka kerana itu kita kena berfikir. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ni sangat sedih, sangat takut. Bukan takut mati, takut keadaan-keadaan yang ada selepas mati tu. Lepas ke tak lepas kita ni. Jadi orang yang mengiringi jenazah ataupun angkat jenazah, maka disunatkan ketika dia berjalan tu, berjalan dengan rasa sedih. Rasa sedih, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat keadaan bila kematian akan datang pada kita. Dan orang yang mengiringi jenazah ni, maka sepatutnya lah dia jaga diri dia daripada bercakap sesuatu yang tidak ada faedah. Sebab waktu tu bukan waktu untuk kita cakap sia-sia. Dan dalam mazhab kita pun ketika berjalan tu diam. Zikir tu zikir dalam hati je. Zikir tu zikir dalam hati. Panjang perjalanan kita diam. Tak perlu angkat suara baca Quran ke zikir dan sebagainya. Walaupun ada sebagian ulama kata daripada cakap sia-sia baik zikir. Mulut tu kadang-kadang dia nak keluar agak suara. Jadi zikir. Ada juga ulama yang kata, yang berpendapat seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanhan nisaa an ittiba'il janaiz. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita daripada mengiringi jenazah-jenazah. Nabi larang tu sebab orang perempuan ni dia tak kuat. Dia boleh menyebabkan hilang pertimbangan, tak boleh kawal perasaan dia. Maka kerana itu Nabi larang. Cuma dalam mazhab kita, larangan ini larangan makruh. Maksudnya makruh kaum wanita pergi ke tanah perkuburan. Hukum dia makruh. Ia tidak sampai ke tahap haram. Sebab ada hadis daripada seorang sahabiah,
disebut dalam hadis, kami dilarang daripada mengiringi jenazah, yakni Nabi larang kami daripada ikut jenazah ni, tapi Nabi tidak larang, maksudnya larang terus, larang yang bersifat haram, tak. Jadi daripada hadis ni ulama kata hukum larangan ini adalah makruh untuk kaum wanita. Tetapi kalaulah wanita itu memang diketahui bahawa dia ni tak boleh kawal perasaan dia sehingga menyebabkan dia jadi merawung, menjerit dan sebagainya, maka itu dia masuk hukum lain pula. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza azza qala yarhamuhullahu wa yu'jirukum. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan ataupun memberi takziah, baginda berkata yarhamuhullahu wa yu'jirukum. Semoga Allah merahmatinya, yakni merahmati si mati dan memberi ganjaran kepada kamu. Ucap takziah ni adalah sunat. Hukum dia sunat. Tujuan kita beri takziah ni untuk meredakan kesedihan keluarga si mati. Itu tujuan dia. Dan disunatkan takziah ini disunatkan bermula daripada matinya si mati tu. Start saja dia mati, maka sunat kita orang yang hidup ni ucap takziah. Takziah ni asal dia doa. Kita mendoakan kebaikan untuk si mati dan juga mendoakan supaya keluarga si mati ni tabah. Tapi dekat tempat kita ni dia biasa dia takziah aja, keluar takziah aja. Hak sebenarnya ialah kita doa. Kita doa. Jadi Nabi doa apa? Yarhamuhullahu wa yu'jirukum. Semoga Allah merahmatinya, yakni merahmati si mati, wa yu'jirukum, dan memberi ganjaran pahala kepada kamu. Supaya ahli keluarga yang masih hidup ni dia tak rasa sedih dengan kehilangan ahli keluarganya. Cuma waktu yang afdal untuk kita beri takziah ni adalah selepas pengkebumian selesai. Itu yang paling afdal. Adapun dari segi untuk bagi takziah start pada mati tu bolehlah. Boleh beri takziah. Dan beri takziah ni bukan sahaja untuk orang Islam. Bukan sahaja untuk orang Islam. Dan takziah ni untuk orang yang bukan Islam pun kita disunatkan beri takziah dalam mazhab Syafi'i. Cuma lafaz takziah tu berbeza. Lafaz takziah tu berbeza. Dan kalau kebiasaan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kalau satu orang Islam memberi takziah kepada satu orang lain disebabkan kematian satu orang Islam juga, yang meninggal tu orang Islam juga, maka diberi doa a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghufira limayyitika. Semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada kamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperelokkan takziah kamu, dan Allah Ta'ala mengampuni jenazah kamu. Ini kalau yang mati itu orang Islam juga. Kalau yang mati itu orang yang tidak Islam, orang yang tidak Islam, tapi kita beri takziah kepada keluarga dia Islam. Contohnya satu orang di mu'allaf dan ahli keluarga dia tak masuk Islam. Mu'allaf ni masuk Islam, mak dia mati contohnya, kita beri takziah kepada dia, kepada mu'allaf ni, maka a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Sebab yang meninggal tu tidak Islam, kita tidak doa keampunan.
Untuk orang Islam tadi kita nak semoga Allah mengampuni jenazah kamu. Tapi untuk orang yang tidak beriman, tapi kita beri takziah tu pada orang Islam juga. Cuma yang mati tu orang yang bukan Islam. Jadi kita sebut a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Dan semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepada kamu dan memperelokkan takziah kamu. Kemudian kalau yang meninggal itu orang Islam, tapi orang yang kita nak beri takziah tu orang yang tidak Islam. Contoh macam tadi, mu'allaf tadi mak dia mati, mak dia tak Islam. Tapi sekarang ni mu'allaf tu mati, kita nak beri takziah ke mak dia. Mak dia tu tidak Islam. Maka disebut ahsanallahu azaaka wa ghufira limayyitika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperelokkan takziah kamu dan mengampuni jenazah kamu. Tapi kita tak doa untuk dia semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepada kamu sebab dia tak Islam. Orang yang diberi takziah tu, yang mati tu Islam, kita doalah keampunan. Kemudian kalau beri takziah kepada orang kafir disebabkan orang kafir juga yang meninggal dunia, maka disebut akhlafallahu alaika, semoga Allah memberi ganti kepada kamu. Akhlafallahu alaika. Jadi maknanya beri takziah ni bukan untuk orang Islam saja. Atas kematian orang yang tidak beriman pun disunatkan kita beri takziah. Beri takziah ni maksudnya kita memberi kelegaan, pujuk waris-waris keluarga si mati ni supaya mereka ini tidak bersedih. Khair. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hanna'a qala barakallahu lakum wa baraka alaikum. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan tahniah, baginda berkata barakallahu lakum wa baraka alaikum. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kamu dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi keberkatan yang lebih atas kamu. Itu cara Nabi ucap tahniah. Ini kita nampak satu orang baru luluh periksa, doa dia barakallahu lakum wa baraka alaikum. Kita doakan keberkatan, itu doa yang paling baik tu. Sama juga kalau orang yang baru berkahwin, doa dia sama je. Barakallahu laka wa baraka alaika. Orang baru berkahwin. Ada riwayat dia tambah lagi. Wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah Ta'ala menggabungkan antara kamu berdua di dalam kebaikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah ta'ala. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bertemu dengan pesakit ataupun orang yang sedang sakit yang baginda ziarahi, maka baginda membaca la ba'sa tahurun insyaallah ta'ala. La ba'sa makna dia tidak ada apa-apa kesusahan, tidak ada apa-apa mudarat atas kamu. Maksudnya semoga tidak ada apa-apa kesusahan ataupun mudarat atas kamu. Tahurun, tahurun asal makna dia bersih. Sama makna dia bersih. Tapi maksudnya di sini penyakit kamu akan membersihkan kamu daripada segala dosa. La ba'sa tahurun insyaallah ta'ala.
jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam baca la ba'sa tahurun. Ada setengah riwayat sebut la ba'sa tahurun sahaja, tidak ada insya-Allah taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli ala fulanin ala ali fulanin. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh sesebuah kaum membawa harta-harta zakat mereka, maka baginda berdoa, Allahumma salli ala ali fulanin. Wahai Allah, berilah keampunan kepada keluarga si fulan. Ali fulanin tu maksudnya Nabi sebutlah nama dia. Di sini sebab tak ada nama, dia sebut ali fulan. Allahumma salli ala ali fulan. Maknanya di zaman Nabi, orang yang tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi doa untuk mereka. Sebab contoh nak bagi zakat ni bukan senang. Nak kalau banyak. Banyak. Kalau sikit tu mungkin okey lagi. Bila banyak kita pun jadi banyak kau nak kena keluar ni. Zakat harta ke, zakat tanaman ke, zakat ternakan ke. Sekali-sekali nak keluar 2-3 ekor mikir kok. Kalau seekor harga 5,000, 3 ekor 15,000 dah tu. Nak bagi zakat contohnya. Jadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bayar zakat mereka ni, Nabi doa. Sebab tu Nabi doa. Nabi ra'i keberanian orang yang bagi zakat ni, keluarkan harta dia, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan apa yang dibacakan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.